Ni kan semua alasan-alasan nak kena ban lagi lah ni. Tapi insya-Allah tak kena ban pasal saya dah jadi ulama macam ni kan. Saya dah jadi ulama macam ni, tak kena ban saudara. Kan? Saya dah pagar dah tadi ni. Kan? Saya dah pagar dah tadi ni. Kalau pagar ni kan masuk juga tak tahulah kan. Pergi berderap, balik berdua. Pergi berderap, balik berdua. Itu dia jampi. Saya punya jampi serapah saya. Room saya ni. Jadi kalau ada walaupun nak naik kotak, kalau dia niat jahat dan nak naik kotak saya, hati-hati. Tak betul cara, dia bertukar jadi anjing dan babi. Sebab saya dah pagar dah. Pergi berderap, balik berdua. Walau untik kena kurap, walaupun tergaru-garu. Itu dia. Baca 3 kali, tiup dekat handset. InsyaAllah room anda terjaga. Sebab tu saya nak beritahu Haji Hadi. Dia kalau nak katakan bahawa konsep Malaysia Madani yang ada hari ini tidak sama dengan Piagam Madinah, memang tak sama. Siapa yang kata sama? Sama juga dengan Haji. Serban yang Haji Hadi pakai tidak sama dengan serban yang dipakai oleh Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Abu Lahab pun pakai serban, Haji Hadi pun pakai serban. Serban Haji Hadi tidak sama dengan serban Abu Lahab. Jubah Haji Hadi tidak sama dengan jubah Abu Jahal. Samalah juga konsep Malaysia Madani. Tapi kita kena tahu, kalau nak tegur kerajaan, kena sebut di mana yang tak betul. Dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana yang melanggar, Islam sebutlah. Dengan kata tak sama aja. Itu belum kita pertikaikan. Kalau betul tak sama, kamu 3 bulan dulu sama, kamu jadi kerajaan dua jadi. Kamu pernah jadi kerajaan? Bukan kali pertama kamu jadi kerajaan. Sebelum ni tahun 70-an, kamu pernah jadi kerajaan bersama Barisan Nasional dulu. Maknanya PAS ni 2 kali jadi kerajaan, saudara. Ni nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu walaun-walaun yang sunat-sunat laser ni tak tahu sejarah, bahawa PAS pernah jadi kerajaan 2 kali. Kali pertama bersama dengan Barisan Nasional tahun 70-an. Dia pernah jadi kerajaan bersama Barisan Nasional, lepas tu dia kena tendang keluar. Lepas tu baru ni Melayu Tebuk Atap jadi kerajaan juga. 2 kali peluang dia jadi kerajaan tanpa ada DAP pun. Kedua kali PAS jadi kerajaan tak pernah ada DAP di dalam tu. Majoriti Melayu Islam ketika itu. Ada dia nak pindah perlembagaan yang dikatakan tidak sama Piagam Madinah lah, perlembagaan penjajah lah, perlembagaan Tauhud lah, perlembagaan kafir lah. Ada dia pindah? Tak pindah, saudara. Dia tak pindah. Walaupun kuasa ada di tangan dia, walaupun Menteri Undang-Undang pernah lebay pegang, Menteri Agama lebay pegang, dia tak pindah, saudara. Sebab apa tak pindah? Sebab memang dia tak nak laksanakan Islam itu. Dia nak jadikan tunggangan dalam politik semata-mata. Sebab itu kita tak pelik bila RU 355 ini akan dilaksanakan di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Sebab Kerajaan Malaysia Madani tahu bahawa nak harapkan PAS sampai kiamat lah RU 355 ini tidak akan dapat dilaksanakan. Sampai kiamat takkan buat, saudara. Percayalah cakap saya. Mereka ada peluang dulu jadi kerajaan, mereka tak buat. Walau RU 355 tu adalah idea ataupun usaha maudhu'. Saya kena cakap Arab sikit kan, pasal saya dah jadi macam maula ni, jadi kena ada cakap Arab sikit lah. Maudhu', tajuk yang dibawa oleh Marang melalui Private Member Bill tahun 2017. Dah berapa tahun dah tak pernah sebut. Waktu jadi kerajaan pun mereka tidak pernah sebut, saudara. Mereka tak pernah sebut. Macam mana nak sebut? Parlimen pun ditutup, buka parlimen pun tak juga dibawa. Sebab mereka memang tak nak bawa pun. Mereka cuma nak jadikan RU 35 adalah modal politik suatu pilihan raya saja, dan boleh mendatangkan fulus. Dengan RU 355 lah mereka dapat sumbangan derma yang banyak apabila diadakan perhimpunan RU 355. Setiap negeri buat perhimpunan. Last kali perhimpunan di peringkat pusat di Padang Merbuk. Padang Merbuk tu tahu berapa kali berhimpun lah. Sampai rumput Padang Merbuk tu nak naik pun tak sempat. Punyalah nak perjuangkan RU 355 ni. Last kali Allah nak tunjukkan kepada kita
wajah PAS yang sebenar. Maka diberikan peluang jadi kerajaan walaupun boleh tebuk atap. Akhirnya mereka kelu, lidah tidak berkata-kata. Usahakan nak bawa usul dalam parlimen, bisik pun tak ada. Bisik pun tak ada. Tak ada, saudara. Tapi dalam tempoh setahun di bawah PMX, kita dah bagi satu komitmen bahawa kerajaan Malaysia Madani, insya-Allah tahun ini kita akan bawa RU35 itu dalam parlimen, sebab kita tidak boleh lagi mengharapkan lebay hadi untuk bawa. Naya Islam macam ini kalau kita harapkan lebay hadi. Naya. Dia hanya pandai teori, dia hanya pandai baca sebut ayat Quran, baca Quran, itu je dia tahu. Bila pelaksanaan dia fail, tak tahu apa-apa. Bercakap bolehlah. Bercakap, tanya budak belajar agama Islam kat mana, dia orang boleh cakap, tak masalah. Kita perlukan undang-undang Islam, kita nak meninggikan undang Islam, segala undang-undang yang bertentangan dengan Islam itu adalah undang-undang yang tidak terpakai. Bercakap sedap, saudara. Tapi nak membuktikan tak boleh. Sebab tu dalam ucapan Haji Hadi dalam parlimen, satu bukti pun dia tak boleh tunjuk di mana kezaliman kerajaan. Tak ada. Dia sebut apa? Tentang peruntukan. Kan? Kita Islam perlukan adil, awal adil wal ihsan. Dia pembaca Al-Quran juga kan. Nak di kerajaan ni kena adil, dia kata. Kan? Apakah sekarang ini tidak adil berbanding dengan kamu? Negeri mana yang tak dapat peruntukan? Saya tanya. Walaupun negeri itu diperintah oleh pembangkang, negeri mana yang tak dapat peruntukan? Bahkan paling tinggi Kelantan dapat peruntukan berbanding pada negeri lain. Peruntukan dibagi. Macam mana kamu nak katakan tak bagi? Dia cerita pasal royalty. Dia kata hak. Dia jadi kerajaan dulu pun dia tak bagi royalty, saudara. Tak ada royalty. Dia jadi ihsan. Dia jadi ihsan. Zaman dia jadi kerajaan, dia jadi ihsan. Zaman kita, dia kata royalty. Ini perangai lebay ni. Lebay ke daung. Lebay ke larah. Ana nak cakap bahasa Arab, Ana tak tahu. Kedaung dan kelarah itulah mungkin dalam bahasa Arab, Urdu. Zaman dia kerajaan, royalty jadi ihsan. Ihsan. Boleh syar'i sikit. Bila dah tak jadi kerajaan, kita jadi kerajaan, mana royalty? Mana timbul pula royalty. Walhal Anwar dah jawab, PML dah jawab. Di antara peruntukan yang diberi tambahan, peruntukan di Terengganu itu adalah sebahagian daripada wang royalty. Cuma PMX tak bagi cash. Dia nak cash sebenarnya. Pak-pak lebay ni suka cash, saudara. Dia tak nak cara bentuk-bentuk grant ke bentuk-bentuk macam ni. Dia nak cash. Cash is king. Lebay dia nak cash, saudara. Sebab tu dia nak minta peruntukan ahli parlimen. Kan? Yang sekarang ni Anwar kata nak kena berunding dengan Perdana Menteri 2. Fadilah. Kita boleh bagi. Sebab itu bukan peruntukan wajib. Jangan salah faham. Peruntukan wajib yang dilindungi oleh perlembagaan itu lain. Itu dah dibagi dah. Bahkan kau paling tinggi dapat. Dengan projek tempatan banjirnya, dengan macam-macam projek. Itu dah bagi dah. Repair jalan rayanya, kawasan Feldanya, di kawasan negeri, semua negeri. Dah dibagi. Bahkan negeri kau di antara negeri tertinggi. Cuma peruntukan Perdana Menteri PMO, peruntukan setiap ahli parlimen itu daripada zaman dulu lagi, itu bukan wajib bagi kamu. Itu adalah hak Perdana Menteri untuk memberikan kepada sesiapa yang memohon dengan dia. Sebab itu dengan PMB dia berbeza dengan Menteri yang dulu. Perdana Menteri yang dulu kau minta dia bagi je. Tapi dengan PMX integriti, kau nak minta, kau kena jumpa, bincang apa kau nak buat dengan duit tu. Bincanglah. Sebab kita ada sejarah. Kita tahu watak-watak lebay ni bila pegang dengan duit. Lebay ni dia dapat duit cash, saudara, dia lupa diri, saudara. Sebab tu negeri-negeri yang kerap tukar kereta adalah negeri-negeri lebay. Walaupun negeri mereka miskin. Miskin, saudara. Nak settle air pun tak boleh. Nak bayar gaji pun kena minta dengan kerajaan pusat pinjam. Nak bayar gaji kita dengan kerajaan negeri. Tapi boleh tukar Mercedes. Ini Anwar tahu. Bukan baru-baru ini. Dulu pun macam itu. Zaman Najib Perdana Menteri dulu pun.
Kelantan ni pinjam dengan pusat bayar gaji. Tak cukup nak bayar gaji ke tangan negeri. Oh, dia kata apa? Itu memanglah peruntukan. Kan? Kenalah bagi. Sebab kamu ambil cukai daripada kami. Ya, negeri lain bayar cukai juga. Negeri Sembilan bayar cukai, negeri Johor bayar cukai, negeri Perak bayar cukai. Kau ingat Kelantan je bayar cukai? Tapi negeri lain yang bayar cukai, dia tak minta, dia tak pinjam pun duit untuk bayar gaji. Sebab dia ada duit yang cukup untuk bayar gaji. Yang dipinjam dengan kerajaan pusat adalah untuk pembangunan. Geran pembangunan, peruntukan yang wajib diberi oleh perlembagaan, yang itu semua negeri dapat. Tapi pinjam untuk bayar gaji itu tak dibuat oleh mana-mana negeri, kecuali negeri-negeri yang saya sebut tadi ya. Negeri yang miskin, yang tak reti nak tarik pelabur, yang tak reti nak menjana ekonomi, maka mereka sentiasa tidak ada duit, nak bayar gaji pun tak ada duit, pinjam dengan kerajaan pusat. Dah pinjam, maki pula. Perlembagaan penjajah, perlembagaan kafe, macam-macam. Tapi Mercedes boleh tukar. Esko tukar Mercedes. Kelantan tukar Mercedes. Di Terengganu tukar Honda. Dengan ceritanya lah kan. Selangor ni negeri paling kaya di Malaysia. Selangor. Selangor ni negeri paling kaya dan menyumbang paling banyak cukai kepada kerajaan persekutuan. Negeri Selangor ni. Itu pun Esko dia pakai Camry je, saudara. Tak ada nak belagak. Camry je pun. Kamu Mercedes. Dengan rakyat kamu suruh dia boykot McD. Jangan pergi McD. Wah, tak ada kerja lain ke? Keluarlah cari kerja lain. Ini McD ni pro Israel macam lah. Budak muda tahu apa-apa ni, berhentilah kerja. Sebab apa? Dia takut-takut kau lebay. Kau sanggup ke kerjakan McD tu, makan gaji? Kau tak terfikir ke bagaimana anak Palestin disemelih di sana, anak Palestin yang berdarah, kau boleh makan gaji dengan orang McD sokong? Berhentilah kawan ni. Bila ditanya kat parlimen, kenapa tidak boykot Mercedes? Kita tanya dia. Kan sebab dia sebab dia pakai kereta Mercedes. Kenapa kamu tak boykot Mercedes? Oh, itu darurat, kami terpaksa. Di situ kami tak apalah buat pilihan. Time dia darurat. Dia tak boykot Mercedes. Time orang lain dia suruh berhenti kerja McD. Carilah kerja lain, dia kata. Sedangkan dia pakai Mercedes tu, dia ada pilihan. Bukan darurat. Dia ada pilihan. Adakah kereta Mercedes saja satu kereta kat Malaysia? Kereta Proton pun ada. Buatan Malaysia. Anwar berapa lama baru ni dapat Agong bagi Mercedes hadiah oleh Agong ni. Bagi pakai. Sebelum ni Proton Perdana je Anwar pakai. Perdana Menteri pakai Proton Perdana, lebih jadi wakil rakyat pakai Mercedes. Bayanglah tu. Nak tunjuk betapa zuhudnya mereka. Tak tahu mana satu yang zuhud. Lebih zuhud ke Anwar yang zuhud? Anwar pertama sekali tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Pakai Proton Perdana. Kamu gaji sapu, allowance sapu, datang parlimen ponteng, pakai kereta mewah. Flat saya cerita lah. Tengok flat Anwar. Ada flat dia mewah. Boleh je kalau Anwar nak berlagak. Kan dia Perdana Menteri. Dia boleh minta je dengan Menteri Pengangkutan, saya nak flat PMX 1. PMX 1. Atau PMX 10. Gah flat tu. Tapi ada Anwar minta. Kalau Anwar minta, boleh dapat je. Bila masa boleh dapat. Ada orang minta. Flat dia 4 angka, saudara. Yang Agong bagi baru ni Mercedes sebut 4 angka. VAV, apa nombor tu? Siapa ingat boleh tulis. 4 angka, saudara. Dia tak berlagak dengan flat. Tapi kalau saudara tengok flat lebay, yang dikatakan zuhud sangat ni, yang diminta walaon semua ni, zuhud kita kena banyak korban harta benda kita. Para sahabat dulu yang kaya raya semua korbankan harta. Mereka mati selas pinggang saja. Dalam kuliah sedap, saudara. Dalam kuliah sedap. Cuba tengok hidup dia. Tengok cara hidup dia. Kereta 2-3 biji, bini 2-3 orang. Kereta besar, bini besar. Macam tu lah. Lebih. Tak cukup nikah cara zahir, nikah cara batin. Tak cukup dekat, nikah secara video call. Boleh aja dia. Tak ada masalah dia orang. Flat PAS 10. PAS 11.
PAS 12. Oh, flat masing-masing. 3 angka je saudara. TAK 1, Taki Yudin, TAK 1. Oh, flat dia orang saudara. Flat dia tu pun dia boleh bayar hutang harakah dah. Flat dia tu kan. Kalau digadaikan flat Papua ni, tak payah minta dengan warna on pun. Tak minta Temelo, tak payah tak ada Temelo. Dah boleh bayar dah hutang harakah. Tapi dia nak bayar, dia nak bagi. Sorry lah lebay. Sorry lah. Sebab tu saya beritahu wala on, kenali dah lebay. Jangan terpedaya dengan Al-Quran yang dia baca. Tengok dulu cara hidup dia. Kalau dalam parlimen, tengok cara dia berhujah. Kalau berhujah sekadar masuk parlimen, DAP kape, DAP kape, DAP kape. Apa ilmu yang kau dapat? Apa manfaat kepada orang Islam dengan mengkapirkan DAP? Masuk parlimen cerita kampung baru peninggalan komunis. Kita tidak mau iktiraf kampung baru sebab itu menandakan itu komunis. Apa ni kau cerita ni? Zaman komunis tahun bila ni? Yang kau nak bawa ke sekarang ni, kau nak ungkit-ungkitkan. Kalau ada pun sejarah tentang kampung baru komunis, apakah sampai sekarang mereka yang duduk kampung baru itu komunis? Kalaulah orang kaum Cina balas balik, dia baca pada sejarah kita Melayu, asal usul Melayu ni, kita marah. Tahu pula kita marah. Tapi kamu duk mencetuskan api perkauman ini. Kalau kamu tidak bersetuju dengan nak diiktiraf kampung baru sebagai UNESCO tu, kalau kamu tak setuju, nyatakan hujah kamu tidak bersetuju, okeylah. Sebab apa tak setuju? Okey, nyatakan hujah-hujah dia. Janganlah main perkauman. Cerita pasal sejarah lampau, bermulanya kampung baru ini adalah fahaman komunis. Kampung baru dalam Malaysia ni banyaklah. Semua komunis ke? Semua serang komunis ke? Dan ramai lagi kampung Melayu. Ramai orang kampung Melayu juga pernah diduduki oleh komunis. Kenapa kita boleh jadikan balai polis Bukit Kepong sebagai sejarah? Komunis. Diserang oleh komunis. Boleh pula kita buat bahan sejarah. Kenapa kampung baru tu kemudian sebab dia tempat asalnya komunis, maka tidak boleh kita iktiraf. Tengok betapa hipokritnya kita, saudara. Sebab kita ada semangat perkauman yang begitu tebal. Kenapa? Kerana kepentingan politik. Kita nak hasut anak muda ni supaya membenci puak-puak kaum Cina, dan kita kata kampung mereka adalah peninggalan komunis. Inilah kita nak ajar budak-budak muda. Apakah ini akhlak Islam? Apakah itu yang diajar oleh Islam? Berprasangka jahat dengan orang. Dalam ucapan Haji Hadi dalam parlimen sebut, Tu Azmi kata, betul lah tu, kau tak belajar sejarah. Betul, kita tahu sejarah. Kita pun tahu sejarah Bukit Kepong. Balai polis Bukit Kepong kita tahu sejarah. Tapi kenapa kau nak jadikan sejarah dulu, nak kau samakan dengan ada hari ni? Kita pun boleh sebut sejarah Memali bermulanya di ucapan di Banggul Peradong. Ucapan sesat amanat Haji Hadi yang membawa ke peristiwa Memali, pertempuran di Memali. Tapi takkan benda itu, benda sejarah hitam itu, kita nak jadi ulangkan balik untuk kita memusuhi orang-orang di kampung Banggul Peradong itu. Yang merosakkan kita. Haji Hadi tak boleh nak salahkan penduduk di kampung Banggul Peradong. Walaupun amanah Haji Hadi itu bermula di Banggul Peradong, tapi yang salahnya Lebay Hadi. Kalau nak kecam, nak kutuk, kutuk Lebay Hadi, jangan kutuk Banggul Peradong. Yang bertempur di kampung Siong, Bukit Siong, kampung Siong, Memali itu, Islam sama Islam berbunuhan. Kerana satu pihak mengatakan dia syahid, satu pihak lagi pasukan polis keselamatan, dia juga mengatakan dia akan mati syahid sebab dia bekerja dengan kerajaan menjaga keselamatan negara dan dia ditugaskan sebagai polis untuk menjaga keselamatan negara. Maka dia rasakan dia mati pun, dia mati dalam kebaikan sebab dia mati dalam tugas menjaga keselamatan negara, pihak polis. Yang pihak satu lagi mengatakan, dia akan mati syahid. Sebab apa mati syahid? Sebab nak lawan perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir, perlembagaan tagut. Siapa cakap? Lebay Hadi cakap. Lebay Hadi cakap perlembagaan Malaysia ni tagut, perlembagaan Malaysia ni kafir.
Perlembagaan Malaysia ada sekular. Melawan perlembagaan Malaysia, melawan perlembagaan itu jihad. Kalau mati dalam perlawanan ini, mati syahid, maka bertempur di memali. Pihak polis, orang Islam yang bekerja sebagai pasukan keselamatan, mereka juga nak mati syahid. Sebab mereka sebagai polis menjaga keselamatan negara. Dan kalau mereka mati, mereka yakin mereka mati dalam keadaan mulia. Geng-geng Ustaz dan Libya pun, mereka yakin mereka mati dalam keadaan mulia. Sebab lawan perlembagaan ni. Perlembagaan yang dikatakan kafir ni, perlembagaan penjajah ini. Dan hari ini hajar diulang lagi. Perlembagaan penjajah. Sewaktu dia dah tak jadi kerajaan, saudara. Dia jadi kerajaan, apa usaha dia nak pindah perlembagaan? Tak ada. Satu section dalam perlembagaan pun dia tak nak pindah, saudara. Satu ayat dalam perlembagaan pun dia tak nak pindah waktu dia jadi kerajaan. Bila dah hilang jawatan, oh, perlembagaan penjajah. Hakim yang dalam menjatuh hukuman kepada kes Nek Alin ini berpandukan kepada perlembagaan penjajah dan menolak perlembagaan syariat Islam kepada otak dia. Tapi walau percaya, Dan Cirit pun jadi bodoh. Oh, dengan tertolaknya 16 section tak terima oleh mahkamah di Kelantan, maka di Kelantan boleh dah nak liwat kambing ke, nak liwat lembu, nak liwat mayat ke, boleh dah rogo, boleh dah apa dah. Oh, tak ada apa-apa dah di Kelantan. Oh, jahatnya Kerajaan Madani ni. Hapuskan undang tu. Itu dia jaja oleh Dan Cirit. Walaupun pun percaya. Tapi Allah Maha Kuasa. Selepas pada Dan Cirit menyatakan demikian, yang mengeluarkan nyataan bahawa di Kelantan bolehlah buat apa-apa, 2-3 hari selepas itu berlaku satu kes di Kelantan, di sebuah sekolah yayasan bawah kerajaan negeri Kelantan sendiri, ya, seorang ustaz yang menjadi warden asrama perempuan ditangkap kerana merogol dan melewat 2 anak murid. Ini yang report 2 orang, saudara. Difahamkan ramai lagi tak nak report, malu, tapi 2 orang ni tampil. Salah seorang jadi mangsa rogol, yang satu lagi jadi mangsa lewat. Siapa yang buat? Ustaz. Bukan orang DAP, ustaz. Kenapa dia buat? Dia warden asrama. Asrama mana? Asrama perempuan. Sekolah bawah yayasan negeri Serambi Mekah. Saya pun tak tahu macam mana dia menguruskan sekolah. Bagaimana sekolah asrama perempuan kau boleh letak pengawal warden lelaki. Ibarat kita bela ayam, kita suruh musang pergi jaga reban ayam kita. Macam itulah. Nak mengurus negeri, keselamatan rakyat pun kau tak boleh nak jaga. Sedangkan keselamatan itu menjadi kewajipan di dalam hukum Islam. Sebagai pemerintah, kewajipan kita jaga keselamatan rakyat. Kita juga sebagai suami, kewajipan kita jaga keselamatan anak bini kita dalam rumah tangga kita. Wajib. Begitu juga kerajaan. Kewajipan rakyat dia kena jaga. Tapi kau letak musang jaga ayam. Tak kisah dia ustaz ke, janggut panjang ke pendek ke, serban tak serban, tapi dia lelaki pergi jaga asrama perempuan, warden. Maknanya bila masa dia boleh ronda. Perempuan tengah mandi pagi ke, mandi tengah malam ke, apa ke, dia boleh ronda. Dia warden. Last kali apa yang berlaku?